الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أحييكم بتحية الإسلام. تحية الإسلام السلام وتحية أهل الجنة. فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليل خير نبي أرسله الله للعالمين كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وعنئم على هذا النبي الكريم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan berada dalam hari-hari Allah Subhanahu wa taala. Iaitulah pada malam ni, malam 1 Syaban, yang mana kita telah menghampiri ke gerbang pintu Ramadan. Sedar tak sedar, sebulan lagi Ramadan, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh supaya kita ni ingat pada hari-hari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakkirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah mereka ni, manusia ni, dengan hari-hari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita ni tidak lepas daripada hari-hari yang kita lalui, yang mana kita kena ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi bila mana Allah Ta'ala ingatkan kita dengan datangnya bulan Rejab, habis Rejab datangnya Sya'ban, dan kemudian datangnya Ramadan, yang mana menjadi satu peluang yang ditunggu-tunggu oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih keuntungan. Kalau orang yang berniaga, orang berniaga ni dia nak tunggu waktu mana yang orang ramai, ataupun waktu mana yang dapat untung banyak orang berniaga. Kalau orang yang kerja nelayan, dia tunggu waktu musim-musim hak ikan banyak. Tunggu mari hak ada lobster ke, udang rima ke kan. Musim-musim dia tu. Ni nak cari sangat ni, untung ratus ribu. Yang mana Ramadan ini bukan setakat untung ratus ribu, bahkan syurga yang tidak ada nilai baginya Allah Ta'ala nak kurniakan kepada kita. Jadi kita kena ingat dengan peringatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih lagi menyambung berkenaan dengan kisah seorang tabi'in, yang mana nama dia apa? Siapa ingat? Nama dia apa? Nama apa tabi'in ni? Hak ramai-ramai tulis ni tak ingat seorang? Nama dia apa? Tawus ibn Kaisan. Nama dia Tawus ibn Kaisan rahimahullahu ta'ala.
hadza wa inna Tawus ibn Kaisan lam yahudda al-khulafa'a wal wulata bimawa'idhihi. Sesungguhnya Tawus ibn Kaisan dia bukan sahaja memberikan peringatan kepada para pemerintah dan para pemimpin, wa innama bazalaha likulli man anasa bihi hajatan ilaiha aw raghbatan fiha. Yang mana beliau juga memberikan nasihat kepada siapa-siapa yang inginkan nasihat. Di antara orang yang lantang dalam menegakkan kebenaran, Tawus ni. Min zalika ma rawahu Atha bin Abi Rabah qala, satu hari dia yang diriwayatkan oleh Atha bin Abi Rabah, ra'ani Tawus ibn Kaisan fi mawqifin lam yartah lahu. Satu hari Tawus ibn Kaisan dia tengok aku. Dia tengok aku dalam satu keadaan yang tak disenangi dia, keadaan yang dia tak suka. Faqala, lalu kata Tawus ibn Kaisan, ya Ata'u, iyyaka an tarfa'a hawaijaka ila man aghlaqa fi wajhika babahu. Dia pesan, wahai Ata', jaga-jaga. Iyyaka, hati-hati, an tarfa'a hawaijaka, kamu mengadu hajat kamu, kamu angkat, nak bagi tahu apa keperluan kamu, ila man aghlaqa fi wajhika babahu, kepada orang yang tutup pintu dia. Orang tertutup pintu, tak nak dengar lah hajat dia. Hati-hati ni. Wa aqama dunaka hujabuhu, dan disuruh pengawal-pengawal dia supaya menghalang engkau. Orang yang nak tutup pintu, tak nak bagi orang menunaikan hajat orang ni, yang mana kena hati-hati dengan orang ni. Tak payah jumpa lah dengan dia, bukannya nak beri pun kan. Tapi kata Atha, kata Tawus bin Kaisan, wa innama utlubha mimman ashra'a laka abwabahu, pergilah minta dengan orang yang buka pintu untukmu. Cari orang yang buka pintu untukmu ni. Wa talabaka bi an tad'uhu wa wa'adaka bil ijabah, yang mana dia minta mu supaya apa? Bertemu dengan dia, dan wa wa'adaka bil ijabah, dia menerima kata-katamu ni. Cari orang macam ni, orang yang buka pintu untuk kita, dia terima kata-kata kita. Ini pesanan Tawus ibn Kaisan. Kerana Atha bin Abi Rabah ni seorang ulama yang hebat. Boleh jadi ada benda-benda yang tak disenangi oleh Tawus ibn Kaisan ni. Dia tengok keadaan bagaimana Atha ini yang mana berjumpa dengan orang tertentu, maka dia pesan supaya apa? Pergi jumpa dengan orang yang musnah dengan dia, yang buka pintu untukmu ni, yang dengar kata-katamu ni. Dan di antara yang lain, tuan-tuan sekalian, wa kana yaqulu li ibnihi ya bunayya sahibil uqala'a tunsab ilaihim, wahai anak, sahib al-uqala' tunsab ilaihim, kamu kena bersahabat dengan orang-orang yang cerdik pandai, yang ada akal. Ni pesanan daripada anak dia. Cari saing, cari kawan, cari orang hak cerdik. Cari yang cerdik, maksudnya yang ada akal. Bukanlah kata cerdik IQ tinggi sangat, tidak, yang ada akal. Tunsabu ilaihim, yang mana kamu sertailah mereka ni, kawanlah dengan orang yang macam ni. Wa illam takun minhum, walaupun kamu bukan di kalangan mereka, walaupun kamu ni taklah cerdik mana, tapi kamu ni saing, sertailah orang-orang yang macam ni, orang yang ada akal. Wala tusahibil juhal, dan jangan kamu sertai orang-orang yang jahil. Jangan kawan dengan orang yang jahil. Fa innaka in sahibtahum, kalau kamu kawan dengan orang-orang yang jahil ini, nusibta ilaihim, engkau akan dikatakan jahil.
Wa illam takun minhu, walaupun engkau bukan di kalangan mereka. Ni dia. Nak bagi tahu tuan-tuan sekalian, kalau kita berkawan dengan orang yang pandai, orang yang cerdik, orang yang ada akal, yang penting orang yang ada akal, sahibul uqala, orang akan kata kita ni pandai. Kenapa? Walaupun kita ni bukanlah pandai sangat, bukan di kalangan mereka pun. Biar orang tengok dia saing orang macam ni. Mana ada sikit tempiah kena pada dia. Tapi kalau kita saing orang yang jahil, yang mana tak nak belajar ilmu agama, tuan-tuan sekalian, dan sebagainya, yang mana orang akan kata mujahil juga walaupun mudah jahil. Ni bagaimana kita kena jaga-jaga. Saing ni boleh belaka, tapi kita kena sertai orang-orang yang ada akal. Jangan terpengaruh dengan orang yang jahil tadi itu. Tu yang bimbang tu. Wa'lam anna likulli syai'in ghayah, dan ketahuilah bahawasanya tiap-tiap sesuatu ni ada kemuncak dia. Tiap-tiap sesuatu mesti ada kemuncak dia. Mesti ada, kita panggil apa? Kemuncak ghayah, mesti ada matlamat dia. Setiap benda ni mesti ada matlamat dia. Kita hidup di atas dunia ni ada matlamat kita. Allah Ta'ala jadikan kita ni ada matlamat dia. Mesti ada kemuncak, mesti ada ghayah, mesti ada. Kita belajar ni ada matlamat kita, ada hala tuju kita. Nak ke mana? Mesti ada hala tuju, mesti ada ghayah. Wa anna ghayatal mar'i tamamu dinihi wa kamalu khuluqih, kata dia pada anak dia. Sesungguhnya ghayatal mar'i, kemuncak ataupun tujuan bagi seseorang itu ialah kesempurnaan agama dia. Tamamu dini, nak sempurnakan agama. Tamamu dini, nak sempurnakan agama. Yang mana kita nak bawa Islam ini, kita menganut agama Islam dengan cara yang sempurna. Sebagaimana kita nak salat juga, salat dalam keadaan yang sempurna. Bukan hanya ambil hak wajib saja, kita tinggal sunat-sunat yang lain, sunat ayah dan sebagainya. Nak bagi comelnya solat kita ni, kita buat sunat ab'ad, buat sunat hay'ah dan sebagainya. Sempurnanya sembahyang kita. Begitu juga dengan agama ni, yang mana tujuan dia nak kita ni jadi biar sempurna agama kita ni. Wa kamalu khuluqi, dan juga sempurnanya akhlak kita. Ni tujuan seseorang itu. Nak bagi sempurna agama dan sempurna akhlaknya, biar comel akhlaknya. Wa qad nasha'a ibnuhu Abdullah ala ma rabbahu alaihi abuh. Yang mana dia didik anak dia tadi itu, dia tarbiyah anak dia tadi dalam keadaan yang berakhlak. Sebab tu Nabi kata akmalul mu'minin ahsanuhum khuluqa. Sempurnanya orang beriman itu bila mana terbaik akhlak dia. Ahsanuhum khuluqa, akhlak yang paling terbaik. Ini kita nak ni, akhlak yang paling baik. Itu sempurnanya iman seseorang itu. Jadinya dia tarbiyah anak dia dengan akhlak yang baik. Wasara bi siratihi, dan dia ikut perjalanan, biar ikut perjalanan hidup dia, bagaimana keadaan dia, belajar dia dulu, akhlak dia, semua dia ajar anak dia. Min zalika anna khalifat al-Abbasiyya Aba Ja'far al-Mansur istad'a waladahu Abdullah ibn Tawus. Satu hari tuan-tuan sekalian, Khalifah Abbasiyah, iaitu Abu Ja'far al-Mansur, dia panggil anak dia ni Abdullah ibn Tawus. Khalifah panggil anak dia datang menghadap. Dan Malik ibn Anas, yang merupakan salah seorang tabi'in, yang merupakan mazhab dalam mazhab Malik, mazhab Imam Malik ibn Anas, mazhab Maliki, Malik ibn Anas. Falamma dakhala alaihi, bila mana Abdullah ibn Tawus dan Malik ibn Anas yang merupakan pengasas bagi mazhab Maliki itu masuklah jumpa khalifah. Wa akhadha majlisayhima indahu, duduklah majlis bersama khalifah.
Iltafata khalifatu ila Abdullah ibn Tawus, maka khalifah pun tengok kepada Abdullah ibn Tawus. Khalifah ni kenal ayah dia. Lalu ditengok pada anak dia ni, lalu ditanya, irwi li syai'an mimma kana yuhaddithuka bihi abuk, cuba ceritakan kepada aku sesuatu yang pernah diceritakan oleh ayahmu ni kepadamu. Cuba khabar pada aku. Benapa ayahmu pernah cerita padamu ni, supaya apa, aku dapat ambil pengajaran juga. Faqala, lalu dia kata, haddathani abi, ayahku cerita, ayahku pernah bagi tahu, anna ashaddan nasi azaban yaumal qiyamah rajulun asyrakahu Allahu azza wa jalla fi sultani. Manusia yang paling berat azabnya pada hari kiamat, manusia yang paling berat seksaan dia, azab dia pada hari kiamat, siapa dia? Rajulun asyrakahu Allah, orang yang berkongsi kuasa, berkongsi kuasa dengan Allah Ta'ala, maksudnya orang yang dilantik Allah menjadi pemerintah. Mana dia ni, tugas dia ni sebagai wakil ataupun sebagai suatu, kita panggil apa, orang yang disewakan bekerja untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, yang dilantik menjadi pemerintah. Fi sultanihi, pada kekuasaan dia. Fa adkhala al-jawra fi hukmih, yang mana orang yang dilantik menjadi pemerintah ini, maka kalau dia memerintah dengan zalim pada pemerintahan dia, ini nak dia bagi tahu orang yang paling berat azab dia. Orang yang ada kuasa, orang yang menjadi pemerintah tapi memerintah dengan zalim, yang ni berat seksaan dia pada hari kiamat kelak. Pasal apa? Pasal ditanggung bagaimana banyaknya tanggungjawab yang perlu dia pikul sekiranya dia memerintah dengan zalim. Sebab itulah yang mana para sahabat itu sangat berhati-hati, sangat berjaga-jaga bila mana memikul amanah yang diamanahkan kepada mereka. Qala Malik ibn Anas, falamma sami'tu maqalatahu hadhi, bila mana Malik dengar ucapan daripada Abdullah ibn Tawus, dia bimbanglah, pasal apa disebut benda ni pada khalifah. Kena pula khalifah ni, maknanya bimbang, khalifah katamu kata kaku ke? Dhamamtu alayya thiyabi khawfan min ayusibani syai'un min damihi. Malik ibn Anas kata, aku tarik baju aku ni, dhamamtu alayya thiyabi, aku tarik baju aku ni bimbang terkena percikan darah. Bimbang khalifah ni akak pedang kan, tetok kawan ni, bimbang juga lah pasal khalifah ni kan, yang mana dia bagi tahu sesuatu benda yang mungkin boleh menyebabkan khalifah ni marah. Yang mana disebut orang yang paling berat seksaan ni, orang yang menjadi pemerintah, memerintah dengan zalim, sebut pula depan khalifah ketika itu. Kata Malik ibn Anas, aku tarik baju aku ni bimbang terkena percikan darah. Baida anna Aba Ja'farin amsaka sa'atan la yatakallam. Yang mana tengok-tengok khalifah ni, Aba Ja'far diam, tak terkata apa. Diam, tuan-tuan sekalian, tak bercakap. Ni summa sarafa Nabi salam, kemudian kami berada dengan bagi salam. Ni dia tak terkata khalifah ni. Ni peringatan daripada Tawus ibn Kaisan yang pernah kita cerita dulu. Kemudian tuan-tuan sekalian, wa qadim taddatil hayatu bi Tawus ibn Kaisan hatta balagal mi'ah. Allah Ta'ala panjangkan umur kehidupan Tawus ibn Kaisan ini sehingga dia mencapai umur 100 tahun, au jawazaha qalil, ataupun lebih sikit daripada 100 tahun. Ghaira anna al-kibara wa syaykhukhah lam yanala syai'an min safa'i dhihnihi. Akan tetapi tuan-tuan sekalian, walaupun dia dah tua, umur kat 100 tahun lebih, tak menggugatkan bagaimana kejernihan dan juga ketajaman
pemikiran dia. Ni dia. Orang yang sangat kuat ingatan. Safa'i dhihnihi wa hiddati khatirihi wa sur'ati badihatihi. Tidak menghilangkan ketajaman fikiran dia dalam menyelesaikan masalah dan sebagainya. Tetap hebat tuan-tuan sekalian. Ni walaupun tua dah kan. Malaysia ni ada seorang jenis gitu kan. Tua dah, umur berapa tapi otak kuat lagi tuan-tuan sekalian. Ni dia. Tapi nak ceritanya ini Tawus ibn Kaisan. Yang mana cerita anak dia haddatha Abdullah Syami, cerita sahabat dia Abdullah Syami, dia mengatakan qala ataitu Tawusan fi baitihi li akhudha anhu. Satu hari aku datang nak berjumpa dengan Tawus di rumah dia, kata Abdullah Syami, li akhudha anhu, supaya aku nak mendapatkan hadis daripada dia, nak belajar hadis daripada Tawus ibn Kaisan. Wa ana la a'rifu, dan aku ni tak kenal siapa dia Tawus ibn Kaisan, tak kenal. Ni peringkat, mungkin dia peringkat muda lagi. Tawus ni tua dah. Falamma taraktu al-baba kharaja ilayya syekhun kabirun. Bila mana aku ketuk pintu, bagi salam, assalamualaikum, assalamualaikum, bagi salam, maka keluarlah kepada aku ni seorang syekh yang sangat tua, syekhun kabir. Keluar syekh yang sangat tua, orang tua lah. Fahayyaituhu wa qultu, maka aku beri salam pada dia, maka aku tanya dia, a anta Tawus ibn Kaisan? Nak tanya Pak Cik ni Tawus ibn Kaisan ke? Lalu kata orang ini, bal ana bunuhu. Bukan, dia kata. Sebenarnya Pak Cik ni anak dia. Anak dia. Lalu kata dia, tuan-tuan sekalian, in kunta benahu fala amanu ay yakuna syekhu qad harima wa kharifa. Dia kata, kalaulah Pak Cik ni anak kepada Tawus ibn Kaisan, sudah pasti Syekh Tawus ibn Kaisan sudah terlalu tua daripada Pak Cik. Itu tuan sekalian. Hak ni bertua dah ni, anak dia ni. Kalau jumpa Tawus ibn Kaisan, kau tua lah kan, lagi tua daripada anak ni. Takkan ayat Pak lebih muda daripada anak. Anak ni lahir kemudian. Dia kata mungkin Syekh lagi tua daripada ni lagi. Wa inni qasadtuhu min amakina ba'idatin li ufida min ilmihi. Yang mana aku ni datang daripada jauh, mengembara dari tempat yang jauh semata-mata untuk mendapatkan ilmu daripada dia. Allahu Akbar. Tuan-tuan tengok ni bagaimana sifat penuntut ilmu, talibul ilmi pada zaman ini. Mereka sanggup merantau, mengembara semata-mata nak mencari kadang-kadang satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tuan-tuan sekalian, di antaranya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu yang berada di Madinah. Abu Ayyub, sahabat Nabi, dia pernah mengembara jauh sampai ke Mesir, semata-mata nak jumpa dengan Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, nak belajar satu hadis yang pernah didengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak pergi cek dengan Uqbah ni. Zaman tu tak ada telefon. Uqbah, hadis ni betul tak? Tak ada. Zaman tu Uqbah bin Amir ada di Mesir, kena merantau daripada Madinah pergi ke Mesir. Flight pun tak ada masa tu. Nak cek satu hadis yang pernah dengar dengan Nabi SAW dulu, nak tanya Uqbah bin Amir. Sampai ke Mesir, jumpa dengan Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Tanya Uqbah, pernah tak mendengar hadis ni tentang Nabi, daripada Nabi SAW, tentang tutup aib orang Islam? Tanya Uqbah. Kenapa? Kerana tak ada siapa lagi yang tinggal yang pernah dengar hadis ni selain aku kamu. Dua orang ni je tinggal, hidup. Orang lain mati belaka dah. Tanya Uqbah. Lalu tuan-tuan saya, Uqbah pun baca hadis itu. Hadis tu aku ingat, kata Uqbah. Uqbah pun bacalah hadis itu. Tuan-tuan saya, lepas baca hadis itu, betul hadis daripada Nabi SAW, cek dah maknanya betul sama dengan dia ingat. Tuan-tuan sekalian, Abu Ayyub radhiyallahu anhu naik balik tunggangan dia, balik semula ke Madinah. Allahu Akbar. Itu je tuan-tuan sekalian, satu hadis itu je, merantau mencari ilmu, dah dapat balik semula ke Madinah.
Kita ni tuan-tuan sekalian nak cari ilmu, yang mana bukan suruh mari daripada Mesir sampai ke Madinah ke mana ke, bukan sampai mari masjid tepi rumah je, masjid sebelah rumah je, tak nak pergi tuan-tuan sekalian. Padahal ilmu macam-macam di masjid ni. Bukan suruh mengembara naik flight cari ilmu. Sudah dengar hadis Nabi hari ni, yang mana kita pada hari ini alhamdulillah mudah nak dapat ilmu. Kena datanglah masjid dan sebagainya. Ini dia beza dengan orang-orang dulu yang sangat kita panggil mujahadah untuk mencari satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita kata satu hadis bazir masa, habis duit, tenaga penat lagi. Tuan-tuan tengok bagaimana mereka ni walaupun satu hadis, tapi untuk mendapatkan ilmu dan untuk mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala, mereka tak kisah tuan-tuan, habis wang ringgit pun tak apa. Begitu juga dengan seorang sahabat nama dia Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Sayyidina Jabir ni dia bermusafir selama sebulan ke bumi Syam. Jabir bin Abdullah semata-mata nak jumpa Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu, nak dengar satu hadis je. Kenapa? Kerana tidak ada yang dengar selain daripada Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu. Pergi ke Syam, duduk sebulan nak jumpa dengan Abdullah bin Unais. Bagaimana kita lihat kegairahan mereka itulah, semangat mereka mencari ilmu lah tuan-tuan sekalian, yang mana ilmu mereka ni diberkati. Dan sampai sekarang kekal kita tengok bagaimana walaupun bertahun-tahun lamanya nama mereka disebut-sebut sampai sekarang. Kenapa? Kerana keikhlasan mereka mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni hadis Nabi, kalam Allah, bukan benda barang-barang tuan-tuan sekalian. Yang mana seorang tabi'in namanya Sa'id bin Al-Musayyib ataupun Musayyab pernah mengatakan, aku sanggup jalan kaki hari-hari, berhari-hari jauhnya demi mendapatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanggup jalan kaki tuan-tuan sekalian. Hasanul Basri sanggup mengembara dari Basrah ke Kufah nak berjumpa dengan Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu an, semata-mata nak tanya satu soalan je. Ini Hasanul Basri. Dan kata Asy-Sya'bi, kalau seseorang lelaki itu menjelajah dari hujung Syam hingga ke hujung Yaman dan dia berhasil mengingati walaupun satu perkataan je, hujung ke hujung tuan-tuan sekalian pergi ni, dapat satu perkataan saja yang dapat memberikan dia manfaat tuan-tuan sekalian pada masa hadapan, kata Asy-Sya'bi, pengembaraan orang tu tak sia-sia. Tak sia-sia. Begitu juga dengan Syu'bah ibn Hajjaj yang sanggup mengembara jauh, pergi ke Basrah, kemudian ke Mekah, kemudian ke Madinah, balik semula ke Kufah, semata-mata nak cari asal sumber satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulang-alik tuan-tuan sekalian. Yang mana kita lihat bagaimana para ulama terdahulu ini, kalau 1000 hadis pun tuan-tuan sekalian, yang mana kalau satu hadis mereka sanggup cari beribu-ribu kilometer, bayangkan kalau 1000 hadis lagu mana. Mereka sanggup pergi sampai ke mana? Satu hadis pun jauh dah mereka cari. Tidak ada alasan yang mana tuan-tuan sekalian untuk mereka ni keluar untuk mencari ilmu walaupun satu hadis. Tapi kita pada hari ni tuan-tuan sekalian, yang mana kita ni banyak alasan dan sebagainya. Tak nak mari dengar di masjid, tak nak mari dengar kuliah. Pasal apa? Pasal hari ni dah ada dah YouTube ni, live ada malam ni, tak usah mari pun tak apa. Ni kita. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, ada keberkatan bila duduk dalam majlis ilmu ini. Baik, sambung balik tadi. Lalu kata Abdullah Asy-Syami, bila dia kata Syekh ni mungkin lagi tua, kalau anak dia tua dah, Syekh lagi tua daripada ni, aku datang jauh nak cari ilmu hadis. Dia ingat Syekh dah ingat lah, tua dah. Lalu kata anak dia, waihak, waihaka. Waihaka ni kalau bahasa dia celaka lah, mana molek sikit. Waihak, inna hamalata bi kitabillahi la yakhrafuna, sesungguhnya orang yang menghafal kitab Allah Subhanahu wa taala, la yakhrafun, dia tak nyanyuk.
Orang yang hafal Al-Quran, yang mengamalkan kitab Allah Ta'ala, tuan-tuan sekalian, orang ni tak nyanyuk. Yang hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun umur dia 100 tahun lebih. Lalu kata anak dia, udkhul alaih, masuklah bertemu dengan ayah aku Tawus ibn Kaisan. Fadakhaltu ala Tawusin wa sallamtu, aku pun masuk dalam rumah, bagi salam pada Tawus ibn Kaisan. Wa qultu, laku kata, laqad ataituka taliban ilmaka raghiban fi nushika, kata dia, aku datang ni semata-mata nak dapatkan ilmu daripadamu, nak dengar hadis daripadamu, dan berharap dapat dengar nasihat daripadamu. Lalu kata Tawus ibn Kaisan, sal wa aujis, tanya dan ringkaskan soalan. Tu dia, sal wa aujis, tanya dan ringkaskan soalan. Lalu kata dia, sa'ujizu ma wasi'ani al-ijazu insyaAllah. Lalu kata dia, aku akan cuba untuk ringkaskan kandungan aku ni seringkas yang mungkin insyaAllah, kata dia. Lalu kata Tawus ibn Kaisan, aturidu an ajma'a laka safwata ma fi taurati wal zaburi wal injili wal Quran, adakah kamu nak aku ringkaskan kandungan dalam kitab Taurat, kandungan dalam kitab Zabur, kandungan dalam kitab Injil, kandungan dalam kitab Al-Quranul Karim? Tuan-tuan sekalian, 4 kitab sekali nak minta ringkas aja. Apa dia ringkasan dia? Ni orang dulu baca dah, kita nak ringkas je hari ni, tuan sekalian. Ni zaman kita ni gitu juga kan. Oleh kerana Syekh minta gitu. Lalu Syekh kata apa? Nak dah aku ringkaskan semua apakah dalam 4 kitab ni. Kenapa hak nak sebenarnya? Nak sangatlah tuan-tuan sekalian. Orang dah baca 4 kitab, Taurat baca, Zabur baca, Injil baca. Lalu kata dia, na'am, ya, nak sangat wahai Syekh. Faqala khafillaha ta'ala khawfan, kamu kena takutkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dia, kata dia apa? Khafillaha ta'ala khawfan, kamu kena takutkan Allah subhanahu wa ta'ala, bihaitsu la yakunu syai'un akhwafa laka minhu, sehingga tidak ada yang paling engkau takuti daripada itu. Tu dia tuan-tuan, ringkasan dia. Kamu kena takutkan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga tidak ada yang paling engkau takut daripada itu. Mesti hanya pada Allah ta'ala saja kamu kena takut. Warjuhu raja'an ashadda min khawfika iyah, dan kamu kena letakkan harapan harapan kepadanya, kepada Allah ta'ala, lebih daripada ketakutan kamu itu. Kena letakkan harapan kepada Allah Ta'ala lebih daripada ketakutan kamu tadi tu. Minta dengan Allah. Wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik, dan kasihkanlah manusia ma tuhibbu li nafsik, apa yang engkau, seperti mana yang engkau kasihkan diri engkau sendiri. Ini tuan-tuan saya, diringkaskan 3 dalam 4 kitab tu. Hak ni tuan-tuan saya, ni pesanan dia. Yang mana takutkan Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga tidak ada yang paling kau takut daripada itu. Yang kedua, letakkan harapan kepada Allah lebih daripada ketakutan kamu tadi itu. Dan yang ketiga, kasihanilah manusia seperti mana engkau kasihani dirimu sendiri. Seperti mana engkau kasih pada diri engkau sendiri. Ni tuan-tuan sekalian, yang mana pesanan dia. Memang betul lah pesanan dia ni. Kita kena takutkan Allah Subhanahu wa ta'ala, takut sungguh-sungguh pada Allah, dan dalam keadaan kita letakkan harapan yang sangat-sangat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya Allah ta'ala ni mengampunkan dosa-dosa kita. Dan kita kena kasih kepada manusia seperti mana kita kasih kepada diri kita sendiri. Ni pesanan yang sangat hebat. Nak urai ni sejam tuan-tuan sekalian. Wa fi lailatil 'ashir min Dzulhijjati sanata 600, pada malam yang ke-10 daripada bulan Zulhijjah, pada tahun 106 Hijrah, afadha Syekhul Al-Mu'ammar Tawus ibn Kaisan ma'al hajiji min Arafatin ila al-Muzdalifah lil marratil arba'in. Tuan-tuan sekalian, pada tahun ke-10 pada malam ke-10 pada tahun 106 Hijrah, bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ni bulan haji lah kan? Kita pun tak lama dah insya-Allah nak masuk bulan haji dah kita ni. Lepas Ramadan
Zulqa'dah, Zulhijjah, kejap je tuan sekalian. Dan kita doakan mudah-mudahan kita semua ni dapat mengerjakan haji, amin ya rabbal alamin. Afada Syekhul Muammar, jadi Syekh pun bertolak lah. Syekh pun bertolak, Syekh yang tua, dah tua tadi, yang berumur bertolak, Taus bin Kaisan bersama-sama dengan rombongan haji. Bertolak sama-sama dengan rombongan haji daripada Arafah pergi ke Muzdalifah. Daripada Arafah pergilah sampai ke Muzdalifah pada malam ke-10. Kan? Mana dah sesalah pada malam kita panggil apa? Pada hari Arafah tu selesai dah Syekh di Arafah. Kenapa? Kerana haji-haji ini Arafah, Nabi kata. Al-Hajju Arafah. Haji-haji ni tuan-tuan kena pergi Arafah. Kalau tak pergi Arafah tak jadi haji dia, tidak sah haji dia. Sebab haji ni kena pergi ke Arafah. Arafah ni satu tempat yang sangat luas, dan Arafah ini di antara tempat yang Nabi dah sampai. Dan tempat yang Nabi banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran pun sebut Arafah, Arafatin. Kena banyak berzikir bila sampai di Arafah ini tuan-tuan sekalian, dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan, bukan pergi banyak bukit tu cari jodoh tu, kan. Ni sampai Arafah pergi cari Bukit Rahmah, kan, Bukit Rahmah. Dahlah menu Rahmah pula. Ni atas bukit pergi cari. Patutnya sampai di Arafah ni banyak ingat pada Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir, banyak berdoa kepada Allah. Ingat bagaimana peristiwa yang hebat di Arafah ini. Turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ayat ni turun di Arafah. Allah telah sempurnakan agama ini, agama Islam ini. Allah telah turunkan ayat ini di Arafah. Cerita Arafah sejam tuan-tuan sekalian, panjang. Jadi ringkas cerita, Syekh sampai daripada Arafah pergi ke Muzdalifah lil marratil arba'in, kali ke-40. Allahu akbar, kali ke-40. Kali ke-40, umur dah 100 dah, 100 lebih dah ni, pergi buat haji lagi. Yang mana haji ni tuan-tuan sekalian, yang mana syarat dia mesti ada kemampuan, al-istita'ah, mesti ada kemampuan. Kalau tak mampu tak wajib haji. Ni tak mampu tak wajib haji. Bab istita'ah ni panjang juga lah, dari sudut tambangnya, nafkahnya, aman perjalanannya. Ni hak mampu dengan diri sendiri ataupun mampu dengan orang lain. Ni maknanya apa? Syekh ni yang mana Taus bin Kaisan kali ke-40 menunaikan haji. Falamma hatta rihalahu fi rihabiha at-tahirah, bila mana sampai di tengah pertengahan jalan, sampai di pertengahan jalan tuan-tuan sekalian, nak berhenti sembahyang maghrib jamak dengan isyak. Berhenti sembahyang maghrib jamak dengan isyak. Wa aslama jambahu ila al-ardi yaltamisu syai'an min ar-rahah, dia pun baringlah sekejap. Pasal tua dah nak rehat, baring sekejap, dia merebahkan tubuh dia ke atas bumi, nak berehat seketika. Yaltamisu syai'an min ar-rahah, nak rehat sekejap. Bila rehat tuan-tuan sekalian, tengok atahul yaqin, Allah Ta'ala dah cabut nyawa dia. Meninggal dunia di mana ni, dalam menunaikan ibadat haji tadi tu. Meninggal dunia di Muzdalifah, tempat yang sangat hebat. Tanah di Mekah pula, di Muzdalifah pula, dalam keadaan menunaikan haji pula tuan-tuan sekalian. Yang mana dia akan, orang yang meninggal dunia dalam keadaan menunaikan haji, dalam keadaan menunaikan umrah, dalam keadaan dia bertalbiyah kepada Allah Ta'ala, orang yang akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan macam tu juga. Dalam keadaan macam tu, dalam keadaan berihram, dalam keadaan dia bertalbiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini husnul khatimah. Falaqiyahu ba'idan anil ahli wal watani taqarruban lillahi ta'ala, yang mana dia meninggal dunia jauh daripada keluarga dia, jauh daripada negara dia, semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulabbiyan muhriman, dalam keadaan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ni bertalbiyah muhriman dalam keadaan berihram.
raja'an li thawabillah, semata-mata untuk mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, kharijan min dhunubihi kama waladahu ummuhu bifadlillah. Moga-moga Allah taala mengeluarkan dosa-dosanya, Allah taala ampunkan dosa-dosa dia, seperti mana keadaan dia dilahirkan daripada mak dia, bifadlillah taala, dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga mudah-mudahan amin, Allah telah ampunkan dosa-dosa kita semua ni. Falamma tala'a alaihi subuhu, bila mana terbitnya waktu subuh, wa aradu dafnahu, orang ramai pun naklah mengiringi jenazah dia. Lepas habis sembahyang jenazah, nak iring jenazah Syekh ini, Tawus ibn Kaisan. Lam yatamakkanu min ikhraj janazatihi likathrati mazdahama 'alaiha minan nas. Habis sembahyang jenazah, tuan-tuan sekalian, yang disembahyangkan beribu manusia, ramai manusia sangat. Bila nak ke bumi ke nak iring jenazah, tuan-tuan, jenazah tak boleh nak keluar. Tuan-tuan bayang ni, di Muzdalifah ni pula tak boleh nak keluar jenazah ni, nak pergi atau ke kubur. Orang duk iring ni tak boleh nak keluar jenazah. Ramainya manusia. Kenapa? Kerana jam, tuan-tuan sekalian, jam. Orang duk bersosok-sok, semua nak pergi iring belaka jenazah seorang ulama yang sangat hebat ini. Fawajjaha ilaihim amiru Makkah, kemudian akhirnya bagi tahu kepada gubernur di Mekah. Lalu gubernur di Mekah pun fawajjaha ilaihim amiru Makkah harasan liyadhudu nas. Gubernur Mekah pun terpaksa hantar pengawal-pengawal, hatta pula pengawal-pengawal untuk mengawal orang ramai yang datang ini, anil janazati hatta yutaha lahum dafnuha, supaya apa? Membolehkan untuk menanam, mengebumikan jenazah ini. Siapa tahap kena atas pengawal. Ini hebat, tuan-tuan sekalian. Manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Ramai sangat yang datang sembahyangkan jenazah dia, mengiringi jenazah dia, nak hantar jenazah dia dikubur. Wa qad shalla alaihi khalqun kathirun la yuhsi adaduhum illa Allah, yang mana disembahyangkan oleh ramai sangat manusia, tak terkira bilangannya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi puluh ribu, kata wallahu alam, ramai sangat, tak terkira ramainya. Wa kana fi jumlatil musallin khalifatul muslimin, dan dalam jumlah yang ramai itu, tuan-tuan sekalian, termasuklah juga khalifah orang Islam, iaitulah Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik yang menjadi khalifah ketika itu, dia sendiri datang untuk sembahyang jenazah kepada Tawus ibn Kaisan rahimahullahu taala. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, kita semua ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita beribadat kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita dalam keadaan ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Fassalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah salawat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما من كرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.